Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah. Pagi ini atas izin dari Allah dapat kita meneruskan tanggungjawab kita terhadap Al-Quranul Karim, iaitu kita memahami tafsiran ayat. Seterusnya kita melihat di penghujung tafsiran ayat ini apakah pengajaran dan tindakan yang perlu kita lakukan. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini adalah ayat yang kedua dan ketiga Suratul Nasri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terjemahan ayat, wara'aitan nasa, dan engkau akan perhatikan an-nas, iaitu manusia, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwaja, secara beramai-ramai. So ayat yang kedua ni adalah kesan daripada Allah memberikan pertolongan kepada Nabi SAW untuk menawan, menguasai kota Mekah, Fatuhul Mekah. Maka kesan dia selepas itu ramai manusia berbondong-bondong mereka masuk Islam yang dinisbahkan kepada istilah agama Allah. Okey, manusia dalam ayat ini, pada konteks ayat ini adalah merujuk kepada manusia secara umum. Sebab itu sampai ke hari ini ada orang yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam. Sebab itu perkataan yadkhuluna adalah kata kerja sekarang, iaitu present tense, menunjukkan bahawa akan ada sentiasa manusia yang akan memeluk agama Allah, iaitu Islam. Tetapi secara khusus ketika membaca ayat ini, sudah pasti dia merujuk kepada orang-orang Arab yang ada di semenanjung Arab pada ketika itu. Kenapa disebutkan dinillah? Kenapa disebut agama? Lepas tu dikaitkan pula dengan nama Allah. So agama di sini kita sudah terangkan dia adalah agama Islam. Kenapa disebutkan kalimah Allah selepas agama? Tujuannya adalah untuk memuliakan, mengagungkan agama tersebut. Kalau sebut din, kita faham dia adalah agama Islam. Tetapi kenapa disebut ada kalimah Allah? Kerana nak membesarkan agama tersebut. Apa makna afwaja? Dia adalah bilangan banyak, jamak, plural bagi kalimah faujun. Baik. Apa contoh? Siapakah contoh orang Arab itu? Ada banyaklah. Contohnya penduduk Taif, penduduk Mekah itu sendiri, Yaman, Hawazin dan seluruh kabilah-kabilah Arab. Antara faktor besar juga ramai orang masuk Islam adalah ketika Nabi dapat menawan kota Mekah, Nabi memaafkan. Nabi tidak mengambil tindakan membalas dendam ataupun melakukan tindakan jenayah seperti membunuh, melainkan ada beberapa orang sahaja di kalangan orang Arab yang penjenayah yang sangat dikehendaki. So mereka ni diambil hukuman bunuh. Tetapi yang lainnya Nabi mengambil tindakan waktu Nabi masuk pintu Kaabah, Nabi masuk Kaabah, lepas tu Nabi berdiri dekat pintu Kaabah tu. Masa itulah Nabi menyampaikan pidato dia. Nabi pun menyampaikan pesanan dia. Semua penduduk Mekah sedang menunggu-nunggu. Mereka berkumpul di sekeliling Masjidil Haram.
Mereka nak tengok apakah tindakan Nabi SAW. Rupa-rupanya Nabi mengambil tindakan memaafkan penduduk Makkatul Mukarramah. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf setelah dia bertemu depan mata 10 adik-beradik dia yang telah melakukan jenayah kepada dia sehingga letakkan dia di dalam perigi, maka tindakan itu juga diambil oleh Nabi, iaitu memberikan kemaafan kepada mereka. Jadi daripada kes itu, maka tersebarlah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran agama Islam, maka ramai orang masuk ke dalam Islam. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh Nabi dan orang Islam setelah Allah memberikan kemenangan? Allah dah memberikan pertolongan yang sangat sempurna. Maka ayat 3 ada jawapan dia. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, ayat 3 adalah jawapan setelah meraih kejayaan. Apa yang perlu dibuat? Maka Allah kata maka justru itu sabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika. Dalam tasbih itu diiringi dengan memuji Rabb kamu, Tuhan kamu. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Kemudian Allah letak di hujungnya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. So dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi beberapa perkara. Yang pertama apa? Bertasbih dengan memuji Allah. Tasbih dengan puji ni maksud dia ada dua lah. Ada ucapan tasbih, ada puji. Contohnya, tengok bacaan di sini. Contohnya macam dibaca Subhanallahi wa bihamdih. Dia ada tasbih dekat Subhanallah, lepas tu pujian dekat wa bihamdih. Ataupun Nabi SAW dia baca setelah dia dapat perintah itu, ketika Nabi rukuk, Nabi sujud di dalam solat, Nabi menunaikan perintah ayat 3 tadi tu. Nabi baca apa? Subhanakallahumma rabbana. Itu tasbih. Tahmid dekat mana pujian tu? Wa bihamdika. Dekat mana istighfar tu? Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunkanlah aku. Jadi Nabi SAW ni dia menunaikan titah dan perintah Allah. Selepas dia dapat kota Mekah, Nabi bertasbih, puji Tuhan, dan dia memohon keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita boleh amalkan zikir yang sama ketika Nabi rukuk dan sujud. Okey, kita lihat perbahasan kenapa Allah minta Nabi bertasbih. Apa kaitan dengan pembukaan kota Mekah? Apakah relevan dia? Okay, para ulama menyebutkan begini. Pertama, kita kena faham begini ya. Tasbih, kita sedia maklum, adalah satu ucapan untuk menafikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, keaiban, ketidaksempurnaan. Jadi kalau kita nak kata Allah ni dia maha sempurna, tak ada cacat cela, tak ada kekurangan, kita ucap Subhanallah. Maklumat ni telah kita kupas panjang waktu kita belajar surah Al-Jumu'ah dahulu. Tetapi apa kaitan dengan pembukaan kejayaan buka kota Mekah tu? Kita kena faham maksud kedua tasbih. Tasbih ni juga sebenarnya digunakan untuk menunjukkan rasa takjub. Kalau kita rasa takjub,
kita rasa kagum kepada sesuatu, dia boleh ditunjukkan dengan sebut ucapan tasbih. Bukan sekadar tasbih ni fungsi untuk mengatakan Allah tu tak ada cacat cela, tapi ucapan kagum, maka ia juga boleh digunakan dengan ucapan tasbih. Apa yang kagum pada pembukaan kota Mekah? Sudah pastilah satu kekaguman. Macam mana Nabi Muhammad itu sedikit pengikut dia, akhirnya dia boleh menawan kota Mekah dan ramai orang masuk Islam. Maka kekaguman itu, maka ia ditunjukkan dengan ucapan tasbih. Okey, saya tunjuk beberapa contoh. Dalam hadis, Nabi ini dia rasa kagum, dia rasa terkejut, dia rasa sangat pelik peristiwa, Nabi sebut subhanallah. Contohnya dalam mimpi. Nabi dia mimpi pada satu malam tu, kata Ummu Salamah, dalam mimpi tu Allah bagi Nabi beberapa wahyu maklumat. Antaranya Nabi ini dia bermimpi melihat banyak sangat pembendaraan yang Allah telah turunkan. Lepas tu macam-macam fitnah yang akan muncul. Maka Nabi terkejut. Nabi bangun daripada tidur. Nabi cakap apa? Nabi kata subhanallah. Dalam mimpi Nabi, Nabi cakap dah ramai sekali wanita yang dia berpakaian, tapi sebenarnya dia tertanjang di hari akhirat. Jadi Nabi ni dia nampak benda-benda yang pelik-pelik dalam mimpi dia tu. Maka dia bangun, dia kata subhanallah. Itu ucapan subhanallah. Al-Imamul Bukhari ketika dia lihat hadis-hadis ni, dia tulis satu bab. Bab bertakbir, bertasbih ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini kisah benar. Ada seorang lelaki ni, dia tunggang seekor lembu betina dia. Dia buat lembu betina ni macam kuda dia. Tiba-tiba lembu tu toleh kepala kepadanya dan berkata, lembu tu cakap, dia cakap, sesungguhnya aku ni Allah cipta bukan nak ditunggangi, tapi nak digunakan untuk bertani, dia cakap. Sahabat-sahabat yang dengar Nabi cerita tu pun cakap dalam keadaan serentak. Dia pun tak cakap lah OMG ke, tak ada. Kalau macam kita kan, wow, tak ada. Dia tukar. Sepatutnya apa? Subhanallah. Macam mana seekor lembu betina boleh bercakap Maka Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata, fa inni uminu bihi wa Abu Bakr wa Umar. Nabi kata, aku percaya kisah lembu itu bercakap. Macam tu juga Abu Bakar percaya dan Umar pun percaya. Jadi dapatlah kita jawapan kenapa Allah meminta Nabi bertasbih. Kerana pembukaan kota Mekah itu adalah peristiwa yang sangat kagum. Peristiwa yang sangat sukar untuk dicapai, tapi dia boleh dilakukan. Okey, jadi ucapan tasbih. Okey, persoalan yang kedua adalah kenapa Allah suruh Nabi beristighfar? Betul tak? Beristighfar. Okey, kenapa Allah minta Nabi puji tu kita fahamlah. Kalau tahmid tu kerana kita bersyukurlah. Okey, kenapa Allah minta Nabi beristighfar? Sedangkan kita tahu Nabi ni SAW maksum. Okey, kita lihat terlebih dahulu apa ulasan Said Qutb dalam tafsir fi Dhilal menawan kota Mekah. Ingat lagi tak? Ada 10,000 tentera yang dapat masuk kota Mekah ni. Mungkin ada dalam ramai-ramai itu yang dia timbul perasaan bangga. Kita dah dapat menawan kota Mekah. Jadi untuk membersihkan sifat rasa bangga tu, maka ia mesti diiringi dengan memuji Tuhan dan memohon keampunan Allah. Sepatutnya tak ada sedikit pun disebabkan kamu
Tetapi semuanya adalah idza jaa nasrullah. Mungkin timbul perasaan rasa bangga dengan 10,000 tentera dapat masuk kata Mekah. Jadi istighfar dekat situ fungsinya untuk apa? Membersihkan perasaan bangga itu. Hikmah yang kedua, mungkin ada dalam ramai-ramai tu yang rasa macam kenapa sekarang baru menang? Jenuh dah sebelum ni perang, macam-macam dugaan. Sekarang baru menang. Mungkin ada yang rasa macam sebelum ni dia rasa macam kenapalah lama sangat Allah nak tolong ni. Pada tahun 8 Hijrah kan ni baru Allah nak tolong. Jadi istighfar dekat situ membantu untuk membersihkan mana-mana perasaan-perasaan yang ada rasa keluh kesah. Hikmah yang ketiga, mungkin ada dalam ramai-ramai itu yang dia tak kurang rasa syukur dia atas nikmat kejayaan yang dia dah dapat. Mungkin juga maka istighfar membersihkan kurang rasa syukur itu. Dan hikmah nombor 4 kata Sayyid Qutb rahimahullah, kemungkinan apabila dapat menawan kata Mekah ni ada orang rasa sombong, dia dah rasa membesar diri kerana tentera dah ramai. Mungkin ada. Maka untuk membersihkan perasaan-perasaan itu, maka Allah perintahkan beristighfar. Macam kita ni kadang-kadang ada juga keempat-empat hikmah ni terlibat. Selama ni kita berjaya, di sebalik kejayaan itu sebenarnya dari siapa? Betul tak? Kadang-kadang kita terlintas, kadang-kadang timbul perasaan itu, maka banyakkan istighfar. Baik, apa hikmah Nabi beristighfar juga? Ayat ini kita nak bincang secara spesifik, kenapa Allah perintahkan Nabi beristighfar? Okey, kita kena tahu 3 sebab. Ini saya nukilkan ulasan ini dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Kalau tadi saya kutub dalam fi Zilal Al-Quran ni, Muhammad Al-Amin Syantiti rahimahullah dia sebut tentang alasan ini. Okey, alasan yang pertama, istighfar ni dia adalah satu ibadah. Tidak semestinya kena beristighfar. Kita tahu istighfar kalau berdosa beristighfar. Tapi Nabi ini Allah pelihara dia. Jadi kenapa Nabi kena beristighfar? Justifikasi dia, istighfar ini adalah satu ibadah. Dia macam ucapan tasbih, ibadah. Maka tidak semestinya kena tunggu berdosa baru nak beristighfar. Tu jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2 adalah huwa ta'limu li ummatihi. Adalah ingin memberi teladan, contoh yang baik kepada umat dia. Maknanya kita ni tak ada contoh yang tak baik pada Nabi. Semua contoh baik. Jadi kita kena beristighfar ke? Ya. Sebab apa? Nabi SAW yang maksum tu pun istighfar. Kita lagi-lagi perlu istighfar. Okay, jawapan nombor 3 adalah raf'u li darajatihi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar ini adalah digunakan untuk mengangkat darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada istighfar tu darjat Nabi lagi naik. Jadi inilah 3 jawapan di sebalik perintah Allah supaya Nabi beristighfar. Jadi apakah pengajaran dan tindakan dia yang kita boleh ambil? Nombor 1, syukurlah banyak-banyak kepada Allah setelah memperolehi kenikmatan. Kejayaan kita selama ini semuanya adalah dari Allah, hasil pertolongan Allah. Maka banyakkan puji Allah, banyakkan bertasbih, banyakkan memuji Allah. Nak puji macam mana, nak tasbih, sila rujuk nota tadabbur surah Al-Jumu'ah. Dalam tu kita dah letakkan dah beberapa bentuk lafaz tasbih dengan memuji Allah. Okey, pengajaran dan tindakan nombor 2, banyakkan istighfar kepada Allah. Sebab kita ni sebenarnya banyak kekurangan, banyak kelemahan kita kepada Allah.
Nak istighfar macam mana? Astaghfirullah wa atubu ilaihi pun boleh, ataupun rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim pun boleh. Paling pendek astaghfirullah, paling panjang, paling terbaik yang Allahumma anta rabbi tu, penghulu istighfar. Mungkin kita pun selama ni ada melakukan 4 hikmah tadi kan. Okay, selama ni kita ingat disebabkan kita berjaya, mungkin disebabkan kita begini, kita besar diri dan sebagainya, maka iringilah dengan banyakkan istighfar kepada Allah. Dan last sekali, pengajaran dan tindakan nombor 3 ni akhir, cuma saya minta sikit waktu, iaitu buatlah persediaan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dah kupas dah mula-mula surah Idza Ja. Kerana surah itu isyarat Nabi dah selesai tugas, maka bertemulah dengan Allah dengan bertasbih, memuji Tuhan dan beristighfar. Kita ni pasti jumpa Allah. Kita tengok ayat dalam surah Al-Insyiqaq ayat nombor 6. Allah kata, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka engkau akan jumpa dia. Tuhan kata, macam-macam amal kau dah buat, macam-macam usaha kau dah buat, engkau pasti akan jumpa dengan dia. Nak bawa bekal apa? Kita tutup dengan 2 bekalan yang ada dalam surah Al-Kahfi ayat nombor 110. Dulu kita dah belajar dah. Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya dengan baik, hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan dia mensyirikkan Allah. Inilah ringkasan dia. Ya, banyakkan amal soleh dan tidak mensyirikkan Allah. Moga-moga 2 bekalan ini dapat kita gunakan bertemu dengan Allah di hari akhirat dalam keadaan yang Allah redha pada kita. Banyakkan bertasbih dengan puji Tuhan, banyakkan istighfar. Allah pasti mengampuni dosa kita semua. Dengan ini tamatlah tadabbur suratul Nasri, dan dengan ini tamatlah 22 surah-surah pendek. So kita kena masuk pada surah yang panjang. Kita lihat esok apakah surah yang kita akan pelajari. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Izinkan saya 3 minit lebih untuk qada'kan mana-mana yang tak dapat datang sebelum ni lah. Okay. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum, hayakumullah. Kita sudah dengan tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.